Okay. Bab 8, daya dan tekanan. Minggu lepas kita dah habis sampai bab 7 kan. Semua dah siap kan modul? Okey. Bab daya dan tekanan. Kalau ingat bab ni kita pernah bincang pada tingkatan 3 dulu. Secara ringkas lah. So ni kita akan tambah lagi pengetahuan dan pemahaman kamu dalam bab 8, daya dan tekanan. Okey. So ni kita akan bincang apa? Yang pertama, dalam topik ni ada satu saja subtopik, iaitu tekanan dalam bendalir. Okey, tekanan dalam bendalir. Okey, hasil pembelajaran kita hari ni yang pertama 8.1.1 menjelaskan konsep tekanan dalam bendalir dalam satu sistem tertutup. Dan yang kedua 8.1.2 berkomunikasi mengenai aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan harian. Okey. Kita pergi dulu konsep tekanan dalam bendalir dalam satu sistem tertutup. Okey. Sistem tertutup merupakan suatu sistem fizikal di mana jirim tidak dapat masuk atau keluar daripada sistem tersebut. So kita kata sistem tertutup tu di mana jirim bila kita buat dalam satu sistem, dia tak boleh masuk dan dia tak boleh keluar. Tu maksud tertutup. Okay. Air dari lubang paling bawah terpancut paling jauh berbanding dengan air dari lubang di bahagian atas disebabkan oleh tekanan dalam air. Okay. Jika daya dikenakan ke atas permukaan air dengan memampatkan botol plastik tertutup, air dari setiap lubang akan terpancut lebih jauh dengan jarak tambahan yang sama. Okay. Cuba tengok gambar ni. Okay. Cuba tengok gambar ni. Bila tiada tekanan, kita tak bagi tekanan apa-apa, air akan pancut macam mana? Okay. Yang paling bawah dia akan pancut lebih jauh berbanding lubang yang paling atas. Tapi kalau kita bagi tekanan, kita picit botol tu, okay, kita picit botol tu, air dari setiap lubang akan terpancut lebih jauh pada jarak tambahan sama. Maksudnya kalau kita picit botol tu, jarak pertambahan untuk setiap air tu sama. Sebab apa? Sebab dalam sistem tertutup, botol ni ditutup. Okay, boleh Dia faham macam cakap tu? Maksud sistem tertutup. Boleh? Boleh faham tak? Tolong komen sikit. Hello? Okey, baik. Kalau faham kita terus. Okey. Kita tengok prinsip Pascal ataupun Pascal Law. Prinsip Pascal menyatakan bahawa penyebaran tekanan yang dikenakan pada satu bendalir, sama ada cecair atau gas, dalam satu sistem tertutup adalah secara seragam pada keseluruhan bendalir tersebut dan ke semua arah. Okay, Pascal kata apa? Sebaran tekanan. Tekanan ni, dia dalam satu sistem tertutup seragam. Kalau tak ada kebocoran apa-apa, dia seragam. Okay, maksudnya dia punya tekanan pada keseluruhan bendalir ni sama dan ke semua arah. Ke tepi, ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ada semua sama tekanan ni. Okay, sebab dia seragam. Itu maksud prinsip Pascal. Okay, dia kata penyebaran tekanan digunakan pada satu bendalir, sama ada cair atau gas, dalam satu sistem tertutup adalah secara seragam. Okay. Prinsip operasi. Prinsip asas dalam sistem hidrolik. Prinsip asas dalam sistem hidrolik ialah pemindahan tekanan ke semua arah berdasarkan prinsip Pascal. Okey. Lagi kita akan tengok contoh. Okey. Dalam sistem hidrolik ni sistem yang melibatkan cecair. Okey. Ialah pemindahan tekanan ke semua arah berdasarkan prinsip Pascal. Okey, sistem hidrolik digunakan untuk membuat kerja berat seperti menghasilkan daya output yang besar untuk mengangkat beban yang berat. Okey, untuk mengangkat beban yang berat. Okey. Biasanya sistem hidrolik ni guna dekat, kalau kamu tengok dekat bulldozer, okey, ataupun kalau kamu tengok macam mana satu lagi prinsip hidrolik ni
kalau kamu tengok macam mana jengkaut tu kan, ataupun lori yang dia angkat bonet belakang dia, macam mana dia guna tu. Kita pijak, pemandu dia pijak dekat depan, tapi macam mana bulldozer tu boleh korek tanah, macam mana lori tu boleh angkat tanah buang keluar kan, dia angkat kan, dia angkat bonet apa yang bahagian belakang lori tu kan. Kita tengok yang tu adalah guna sistem hidrolik. Okay, sebab apa? Dia boleh menghasilkan daya yang output yang besar. Daya input kita senang, terpicit, pijak kaki je. Kan? Pijak dekat apa ni depan tu je. Dekat pijak tu. Tapi dia boleh angkat sampai 10 tan bebanan. Padahal kita pijak tu tak sampai 1 tan pun. Ini kita panggil dalam prinsip Pascal. Okay, dalam satu sistem hidrolik. Okey, tengok contoh dia macam ni ya. Okey. Sistem hidrolik terdiri daripada 2 silinder beromboh. Okey. Ni silinder beromboh. Okey. Okey, dengan luas permukaan yang berlainan. Okey. Ni luas tekanan berlainan lah. Ni kecil luas permukaan dia, ni besar luas permukaan dia. Okey. Pendalir yang lazim digunakan ialah air atau minyak. Biasanya dalam sistem ni sama ada air ataupun minyak. Air atau minyak digunakan kerana tidak mempunyai bentuk tetap dan tidak boleh dimampatkan. Faham tak? Air dengan minyak ni kalau kita mampat tak boleh. Kamu bubuh dalam tu dia tak boleh mampat. Yang kita boleh mampatkan tu bekas dia. Tapi air tu kita tak boleh mampat. Ataupun cair tu tak boleh mampat. Okey, senang tengok. Kamu naik motor, kamu brake kan. Ni guna prinsip ni lah. Ataupun yang saya cakap tadi. Kita tekan di sini dengan tekanan hanya 10 Newton saja. Sikit je. Okey. Dan dia punya luas permukaan dia pun hanya 2 cm. Kecil je. Tapi output dia, daya output yang besar, dia punya luas permukaan omboh dia ni besar, 100 cm padu ataupun 1 meter. Ini 2 cm sahaja. Okey. So berapa berat beban berapakah jisim beban yang dia boleh angkat ataupun daya beban yang dia boleh angkat? Kita bagi tekanan 10 Newton, berapa beban yang dia boleh angkat? So dia menggunakan prinsip bendalir dalam sistem tertutup, menggunakan prinsip Pascal dalam sistem hidrolik. Panjang sikit lah. Tapi itulah cara dia. Dia tekan, bendalir ni akan memindahkan tekanan ke seluruh bendalir ni. Okay, secara seragam. Kemudian dia akan menolak omboh yang besar, output, dengan bebanan yang lebih besar. Okey. Faham tak? Boleh faham guys tu? Aisyah Helani boleh faham? Boleh tak? Tak dengar? Dahlia? Umu? Okey. Saya pula tak dengar. Okey. Boleh dengar tak? Hello? Eli boleh dengar Eli? Faham? Ya, cikgu dengar. Okey, clear. Okey. Seterusnya. Okey, macam mana cara kira dia? Mengikut prinsip Pascal, tekanan yang dikenakan oleh omboh kecil adalah sama yang dengan tekanan yang dihasilkan oleh omboh besar. Kalau tadi ada satu omboh kecil yang 2 cm dan omboh besar 100 cm. Okey. Ini rumus dia. Tekanan pada omboh kecil sama dengan tekanan pada omboh besar. Okey. Apa rumus tekanan? Tekanan daya input per luas omboh kecil sama dengan daya output per luas omboh besar. Okey. Daya input tadi dan luas omboh kecil. Daya input dia bagi berapa? 10 Newton. Okey, luas omboh kecil 2 cm 2 cm square. Okey. Kemudian daya output dia suruh cari. Dia nak tahu berapa dia output yang boleh angkat kan. Dan dia punya luas omboh besar dia 100 cm square. Okey. Kemudian daya output sama dengan, ni kita kena matematik sikit lah. 10, 100 ni kita naik atas, 10 darab 100 bahagi 2. Jadi daya output yang dia boleh angkat sehingga 500 Newton. Walaupun tekanan yang kita bagi hanyalah 10 Newton sahaja. Sikit lah kita tekan. 10 Newton. Okay, pada omboh yang kecil saja. Dia macam ni. Ini handset. Saya tekan. Dia naik macam tu. Nampak tak?
Saya tekan. Dalam tekanan tu dia ada bendalir dia. Pernah tengok tak? Okay. Boleh saya tak? Pernah tengok orang bawa lori tuang pasir? Orang pernah tengok? Kat Tuba orang duk angkat duk kaut batu dekat bukit tu. Pernah tengok? Hello? Respon sikit. Hello? Okey. Bila kita pernah tengok, tengok dia, yang pemandu tu cuma tekan sikit je dekat kaki dia, dekat dalam lori tu. Tapi macam mana dia boleh angkat? Sebab tekanan yang dia kena, okey, dekat omboh kecil tu sama dengan tekanan yang dia dikenakan pada lori yang bahagian lori belakang lori tu. Jadi kalau dia bagi daya walaupun hanyalah 10 Newton dan luas omboh dia kecil saja, luas omboh tempat piak kaki tu kecil saja, dia tekan, bahagian lori yang besar yang bahagian belakang tu dia boleh angkat sampai 10 tan. Sebab tekanan dia sama. Okey, itu prinsip Pascal. Aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan seharian. Ni kita tengok ni ya. Sistem hidrolik diaplikasikan untuk melakukan kerja berat dengan menggunakan daya yang kecil sahaja. 3 contoh aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan seharian ialah jack hidrolik, brake hidrolik dan kerusi rawatan gigi. Ni kerusi rawatan gigi. Okey, ni 3 contoh. Okey, sistem jack hidrolik. Pernah tengok pump ni? Siapa pernah tengok? Semua pernah tengok? Eli pernah? Dok. Hang kau rempit lah. Kalau rajin, try pergi tengok kat kedai kereta. Dia nak tukar tayar. Okey, dia nak tukar tayar ke, dia nak tengok enjin ke. Okey, dia akan guna pump hidrolik. Kita tengok. Dia punya ni kecil saja. Ini sistem hidrolik dia di sini. Ini tempat tekan. Ini dia punya omboh besar dia. Ni omboh kecil di sini. Okey, jet hidrolik lazimnya digunakan untuk mengangkat beban berat seperti kereta di bengkel membaiki kereta. Dalam sistem jet hidrolik, tuas ditolak ke bawah. Ni tuas ni. Ni tuas ni, pemegang ni ditolak ke bawah secara berulang-ulang. Sampai yang omboh besar depan ni terangkat. Dia tekan yang bahagian ni, tarik ke bawah, ke bawah. Yang ni pun dia terangkat. Okey, yang berbeban ke atas dengan injap lepas tertutup. Injap lepas dia ada satu injap lepas kat sini. Maksudnya dia tutup sistem tu. Sistem tu dia tutup. Okey, sebaliknya apabila injap pelepas terbuka, okey, omboh besar terbang akan turun kembali ke kedudukan asalnya. So kalau dia nak turunkan balik kereta ni, dia akan pulas. Tadi dia tekan untuk naik, tapi bila nak turun dia tak perlu tolak ke atas, dia cuma pulas saja. Bila pulas, sistem hidrolik tu akan terbuka. Okay. Bila dia terbuka, dia akan turun sendiri, omboh besar ni turun sendiri untuk menurunkan kereta tu balik. Okey, itu sistem jack hidrolik. Ni ya. Ni tuas dia. Tolak ke bawah. So dia akan tolak omboh besar ni untuk mengangkat beban. Tengah-tengah ni ada injap pelepas. Okey, dikawal dekat tuas lah. Okey. So bendalir ni akan menerima tekanan yang seragam. So dia akan tolak beban ni sebagaimana tekanan yang kita kena. Walaupun sini kita hanya bagi daya dia sikit saja, tapi daya yang di sini sama banyak dengan tekanan yang diberikan. Okey, bila buka injap pelepas, liang udara ni akan mengeluarkan udara, secara tidak langsung beban ni akan turun balik. Sebab dia jadi sistem terbuka. Selagi mana sistem tertutup, maksudnya bendalir dalam ni tak boleh tak keluar ataupun tidak menerima udara, tidak langsung dia akan mengangkat beban. Okey. Operasi sistem tadi cerita dah tadi. Okey, dia tolak ke bawah. Okey, yang kedua, omboh kecil mengenakan tekanan ke atas si cair. So tekanan ni dibawa sehingga injap B terbuka. Injap terbuka, apa yang berlaku? Okey, yang ni injap ni kena tutup. Okey, bila injap terbuka, dia akan menolak, cecair tu akan menolak ataupun memindahkan tekanan ke omboh besar dan menolak beban ke atas. Jadi omboh besar pun naik ke atas. Okey, untuk mengangkat beban. Boleh lah. Kemudian bila dia nak lepas atau nak turunkan balik beban, dia tak perlulah
Dia nak tolak beria lah. Bila tolak saja, injap ni akan terbuka ataupun dia pulas. Dia pulas tuas ni. Ataupun dia tolak ke atas, boleh juga. Ada juga yang tolak ke atas. Tapi tak banyak kali, dia sekali je. Tolak ke atas saja, dia tidak langsung injap A terbuka. Bila injap A terbuka, injap B tertutup. Injap lepas ni, udara akan masuk. Cecair, cecair takungan mendalir ke bawah, ombak kecil melalui ititap injap A yang terbuka. Dia tidak langsung, apa jadi? Tekanan cecair dikenakan oleh ombak besar, mengekalkan kedudukan ombak besar. Dan kedudukan ombak besar dikekalkan. Okey, yang ni berlaku. Macam dia kekalkan Tolak naik, tolak naik, tolak naik. Gitu. Dan bila kita buka saja lepas injap lepas, embuh besar mengenakan tekanan ke atas cair bawahnya. Bila kita buka saja, udara akan masuk Dan tidak langsung embuh besar ni akan mengenakan tekanan ke atas cair. So dia akan tolak. Sebab apa? Cecair ni dah mula bergerak masuk balik. Dia masuk dalam injap A dan sini tertutup. Cecair ini mengalir balik ke takungan cecair selepas injap pelepas. Melalui injap pelepas. Lepas injap pelepas dibuka. So bila kita lepaskan saja injap pelepas ni, pusing ni, saya tidak langsung udara akan masuk atau keluar. Bendalir ni akan masuk balik ke takungan. So embuh besar pun jatuh turun balik. So kereta kalau kat sini pun kereta turun balik. Okey, boleh lah. Okey. Faham tak kat tu? Boleh faham tak? Hello? Boleh faham? Faham. Oh, Ellie faham tu je. Faham. Duk yang anggap faham tu. Okey, Syahla faham. Umur faham umur? Umur? Faham. Faham. Aisyah, Bakar? Aisyah Bakar? Okey, Elena? Faham. Okey, Dahlia? Alright. Bagus. Okey, sistem brake hidrolik. Ni geng-geng rempit macam geng-geng Laila, geng-geng Ellie duk merempit depan sekolah kan. Dahlia kan. Kalau kata brake, macam mana prinsip brake? Nak tahu ni. Duk merempit pergi sekolah ni. Okey. Tengok kalau tengok brake kaki hamba tu kecil je kan? Tak ni. Tapi macam mana dah boleh brake tayar yang besar? Tak tahu. Tak tahu. Ni cerita ni. Motor hamba pakai brake disc ke brake biasa? Brake kaki. Guna brake kaki. Buh kaki kat tayar depan. Ambuh kaki kat tayar tu nak gerek ke? Puas. Ni dia brake tu kat kaki lah. Tapi yang dekat tayar tu sama ada brake disc ataupun brake drum, dia akan mengikat tayar tu. Okey. Macam mana dia nak kepit tayar tu? Dia kepit tayar tu menggunakan sistem silinder ni lah dalam sistem brake hidrolik. Okey. Brake hidrolik lazimnya digunakan untuk memperlahankan atau memberhentikan kenderaan beroda seperti kereta yang bergerak. Ni ya. Kita tengok macam mana sistem dia. Okey. Ni pedal brake. Ni pedal brake. Ini kalau guna brake cakra. Ini kalau guna brake gelendong. Tapi sistem sama sajalah. Okey. Pedal brake ni bila kamu tekan brake, dia ada minyak brake. So, minyak brake ni akan menerima tekanan yang seragam. Dia akan cecair ni akan menolak tekanan ni. Dia akan membawa tekanan ni. Kemudian dia akan bagi tekanan pada cylinder brake. So dia akan kembangkan gelendong brake ni supaya kena dalam rim basikal pula, motor tu, rim tayar motor. So tayar pun boleh brake. Itu kalau guna brake drum. Kalau pakai motor 125 ke, motor RZ ke, motor LC ke, dia pakai brake disc di depan, dia akan terkenakan tekanan, dia melalui bendalir. Kemudian dia akan tolak silinder brake ni. So tolak bendalir ni untuk kepit. Dia akan kepit brake disc. Bila kepit brake disc, tayar pun akan berhenti.
Tu konsep dia lah. Ni cara lukisan asas macam mana brake itu berfungsi. Okay, dia ada pangsi, dia ada pedal brake, dia ada pipe logam, ada silinder brake, ada piring keluli. Ini kalau guna brake disc. Kalau guna brake gelendong ataupun drum brake, dia ada kasut brake, pelapik brake, gelendong brake, silinder brake. Okey. Tadi saya cerita dah. Kita tahu balik. Pedal brake yang ditekan menolak ombus silinder utama ke dalam dan mengenakan tekanan ke atas minyak brake. Tekanan ini dipindahkan secara seragam oleh minyak brake. Dia guna minyak, dia tak guna air. Dia guna minyak brake melalui pipe logam ke silinder brake pada roda depan dan belakang. Dia akan pindahkan. Tapi kalau motor kamu tekan brake depan, dia akan tayar depan lah. Kalau kamu pijak brake, dia akan ke tayar belakang. Betul tak? Okey. Tekanan ini menolak ombus dalam silinder. Okey. Menolak pad brake. Lalu tertekan ke atas piring keluli pada brake cakra. Kalau kita tekan brake cakra. Kalau kita ada brake gelendong belah belakang. Okay, tekanan ini menolak ombus dalam sistem brake yang menolak kasut brake lalu menekan pelapik brake pada brake gelendong. Okey. Brake belakang biasanya kalau motor yang cc besar, dia akan belakang pakai brake drum, depan pakai brake disc. Okey, daya geseran antara brake pad dengan piring keluli memperlahankan atau memberhentikan putaran roda depan. So kalau brake depan tu bila kita picit saja, dia akan kepit tayar. Kepit tayar pula, maaf. Kepit disk tayar tu. Brake disk tu. So tayar pun akan berhenti. Okey, kalau brake drum pula, geseran antara pelapik brake dengan gelendong brake, dia akan memperlahankan putaran roda belakang. Ataupun memberhentikan roda belakang. Okay. Itu cara kerja sistem brake hidrolik dan operasinya. Okey, kalau kerusi rawatan gigi pula macam mana? Operasi kerusi rawatan gigi dihubung kaitkan dengan sistem hidrolik. Okey. Kamu tengok Sorry. Laju pula. Okay, kalau tengok kerusi doktor, kalau doktor nak bagi kamu baring, dia bukan tolak kerusi ni. Tak ada. Dia hanya tekan kat kaki dia. So kamu pun terbaring. Pasal apa? Dia guna konsep apa? Sistem hidrolik. Tengok macam mana. Okey. Ni hampa baring kat sini. Dan dia ada tekanan-tekanan berdalir. So, bila doktor tekan satu bahagian, dia akan menurunkan bahagian belakang. Sebab apa? Bendalir dalam sistem hidrolik tu akan bergerak untuk menekan kamu ke bawah atau menekan kita naik ke atas. Okey. Hubungkan antara hal laju berdalir dengan tekanan. Laju. Okey, yang ni tak masuk ni sebenarnya. Ni tak ada kaitan. Terlaju ni tak perlu. Kita nak pergi kepada modul set. Okey. Ada modul tak? Modul tak? Semua ada modul? Hello? Ada. Okey, kalau ada modul, buka muka surat 42. 42, 41. Muka surat 41. Yang bawah tu. Kita nak bincang sikit. Okey, buka yang bahagian ni. Okay, semua boleh buka bahagian ni? Okey, kalau ada cuba buat ni Sat, kita bincang. Buka surat 41 ni bawah ni. Okey, cuba buat saya tengok kita kira. Saya mai. Nak basuh biar anak tak? Sorry dah. Tak. Jom. Ada kecil.
Mana? Oh. Jangan. Ikut tak baca. Lagi aja. Okey, dapat dah. Eli dah buat. Eli tak bawa tu. Dia air hangat dia pergi melinggang. Doh, yang kan. Nama apa tu? Amboi. Ingat jumpa boyfriend kau. Nak lari pada COVID tak bawa modul. Dahlia, ada dah Dahlia? Boyfriend. Dahlia ada tak? Modul? Ambil dah modul? Ada? Okey. Syah dah siap? Okey, Syah dah siap. Umur dah siap umur? Sahila? Siap kah? Kena bincang ni je. Yang lain tu saya rasa kamu boleh buat balik. Mudah je. Boleh tengok dalam nota. Sahila dah Sahila? Okey. Cuba tengok ah. Yang ni kita bincang sikit je sebab nak tengok cara kira je. Sebab yang lain-lain tu dia lebih pada prinsip. So kamu boleh cari jawapan dia mudah ya. Okey. Prinsip asal dalam sistem hidrolik adalah pemindahan tekanan ke semua arah berdasarkan prinsip Pascal. Okey, betul? Boleh? Yang kedua, pendalir yang digunakan dalam sistem hidrolik ialah air atau minyak kerana kedua-dua bahan ini tidak boleh dimanfaatkan. Okey? Boleh? Ada yang ni? Okey ke? Okey, seterusnya. Fungsi sistem hidrolik untuk membuat kerja berat seperti menghasilkan daya output yang besar untuk mengangkat beban yang berat. Aisyah Eliani, yang ni dapat lagi? Aisyah Eliani? Hello? Ya. Ya. Ada lagi ni? Ada. Ada, okey. Ambil mana? Oh, Ada. Eli. Kat gambar kat kawan. Oh, pula. Okey. Kawan tak kat gambar tu saya buat lah. Apa ni? Ayah hang tak main cucuk vaksin ke? Boleh saya bagi dia. Apa dia? Ayah tak main cucuk vaksin ke? Mak ke? Cucuk dah hari tu. Waktu tak tahu dos kedua bila. Dia cucuk kat mana? Tak tahu dewan pun tak tahu mana saya tahu. Noh. Tak apalah. Dah kalau dia main kuah abang, nanti saya boleh pesan kat dia. Okey. Kan nak pesan kat Syahiran dia tak piu tu. Hang gelak Ali. Apa pun tak buat. Okey, tak apa. Okey. Mengikut prinsip Pascal. Okey, kita tengok ni. F1. Kalau tengok dia bagi kat sini jawab soalan dia. Dia bagi daya input dia 10 Newton. Okey, F1 10 Newton. Daya input. Luas umbuh kecil 2 cm. Okey. Umbuh besar A2 100 cm2. Kirakan beban atau daya output. Okey. Kita dah tengok prinsip Pascal. Tekanan pada umbuh kecil sama dengan tekanan pada umbuh besar. So, daya input
per luas umbuh kecil sama dengan daya output per luas umbuh besar. Okey. Daya input 10 Newton per dengan 2 cm. Sebab daya input dia 10 Newton, luas umbuh kecil dia 2 cm. Daya output dia kita kena cari dan luas umbuh besar dia 100 cm2. So mengikut matematik 10 akan darab dengan 100 bahagi 2. Berapa daya output dia? Siapa yang dah kira berapa daya output dapat? 500. Berapa? Jawapan yang akhir ke? Ha, 500 M. bagus. Ada jawapan lain? Bagus, Aisyah jawab 500. Dahlia berapa Dahlia dapat? Dahlia 500. Okey. So jawapan dia 500 Newton. Kalau boleh biasakan dengan unit Newton tu kena ada. Okey. So daya output dia adalah 500 Newton. So itu saja perbincangan kita. So yang lain-lain tu boleh buat tak? Muka surat 41 42. Boleh tak buat sendiri muka surat 41 41 42 tu? Lain yang kita bincang ni. Boleh ya? Okey, nanti dia dah buat. Okey. Yang lain yang tak masuk tu sekejap saya akan masukkan nota dalam grup. Amira pergi potong glamping. Siapa pergi potong glamping? Eli pergi pakai gelam Laila mana Laila? Kata duduk Kampung Kuah kot. Kampung Kuah pula. Mana dia duduk? Cik Nahar. Pakat keluar lah Ibi. Okey. So kalau tengok balik muka surat 41 42 lah. So siapkan muka surat 41 42. Nanti dah siap Nap hantar kat saya. Boleh Ni. Umairah duduk mana Umairah? Tuba ke duduk di Yang duduk di Tuba siapa lagi yang betul-betul di Tuba? Yang terjejah Alia je yang kena kan? Lah kamu. Ada kawan-kawan lain kena? Yang saya tak tahu. Tak ada. Bud okey. Tak tahu. Kimi? Gila tak tahu. Oh, hampa ni. Kok kawan kurus ya. Dia pernah kami cikgu, mana dia penabat kami. Oh ya ke? Elena, hang okey? Hang dah lah duk ayak mata, ayak mata ayak. Okey lah. Okey. Habis lah kot. Doa-doa habis Tuba habis tinggal Bukit Malu ke. Eli nak pergi jumpa abang dia ke Bukit Malu tu. Oh ya Eli kaya. fikir-fikir terus. Umur main kamu. Umur sejak buat gulai ikan ni tak mau cakap kita. Oh, dapat nasi kandar. Ni. Aisyah, hadiah sikit Aisyah. Nasi kandar berjaya. Kan merdeka. Dah jaga Aisyah ni. Dah lah okey. Orang tu tengok suka si ni. Oh, Okey, orang tengok. Okey. Yang Alia dia makin teruk ke? Ke dah makin okey dah? Syahila kawan baik hang. Okey, dah sikit. Okey. So jangan duk melewak lagi lah. Yang duk buat kenduri kepala ikan je tu. Sabar. Buat dah cikgu. Dah agak dah ni kaki kira. Dah kami buat kenduri gulai kambing pula cikgu. Oh, sakan. Okey lah, tak apalah. Okey, saya nanti boleh buat modul ni habiskan lagi 41 42 dah siap dan tak kat saya nah. Kita jumpa kelas akan datang insya-Allah. Tak faham boleh tanya juga dalam grup lagi. Okey. Baik. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila masak aku? Ha?